Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam UTM Sanjungan Bangsa diucapkan kepada tuan-tuan puan-puan yang sedang mengikuti Facebook Live CTLD. Dan hari ini 6 November 2022, siri ceramah kesejahteraan staf bersiaran secara langsung menerusi Facebook CTLD Official dan akan berkongsikan kepada tuan-tuan puan-puan berkaitan tajuk kita hari ini iaitu pencegahan jatuh dan kecederaan. Okey. Dan bersama dengan saya penceramah yang kita jemput daripada SITC iaitu yang berusaha teknologis Dr. Hadafi Fitri bin Abdul Latif. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Okey, doktor merupakan untuk maklumat tuan-tuan puan-puan penceramah kita merupakan pengarah di SITC, Sport Innovation and Technology Center. Betul doktor Human UTM Johor Bahru. Doktor, bagi tajuk kita pada hari ini sebelum saya serahkan kepada doktor untuk mengupas lebih lanjut, suka saya kebiasaannya biasa saya pun akan tanya kepada penceramah kebiasaannya, ada tak sedikit intro yang ingin dikongsikan ataupun ingin disampaikan kepada para penonton kita yang sedang mengikuti Facebook Live kita hari ini? Sedikit intro berkaitan tajuk kita. Hari ini, alhamdulillah, saya diberi peluang untuk berkongsi tajuk tentang pencegahan jatuh dan kecederaan kerana sebentar lagi saya akan kongsi statistik-statistik yang penting yang tanpa kita sedari berlaku di sekeliling kita. Okey, itu secara ringkasnya ya doktor. Jadi saya kira kita pun minta maaf kepada tuan-tuan perempuan yang sedang mengikuti Facebook Live ni atas kelewatan kita ke udara tadi. Jadi saya tak maulah kata apa mencuri lebih banyak lagi masa tuan-tuan perempuan. Saya serahkan seterusnya sesi ini kepada yang berusaha doktor untuk mengupas lebih lanjut berkaitan tajuk kita pencegahan jatuh dan kecederaan. Dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Barisan Urustia CTLD dan yang berhormat face to face selama satu hari 8 pagi hingga 5 petang. Mungkin anjuran bersama CTLD pada tahun hadapan. Jadi setelah mendengar program webinar kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan jika berminat bolehlah mendaftar untuk mendapatkan pengetahuan lanjut tentang pencegahan jatuh dan kecederaan dan boleh merasai secara fizikal aktiviti-aktiviti yang akan kita lakukan. Okey, ini adalah contoh infografik yang kita boleh dapat daripada Google. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat dekat gambar raja tersebut, gambar tersadung, gambar terjatuh tangga, gambar tergelincir di lantai yang licin, dan yang paling menarik dekat situ gambar terjatuh kerusi. Jadi dulu kita nampak macam alah, gambar jatuh kerusi ni adalah satu perkara yang remeh je ni. Ya ke berlaku? Boleh berlaku ke di tempat kerja kan? Macam tak penting pun. Jadi jom hari ini kita lihat statistik-statistik, maklumat-maklumat yang ada berkenaan dengan kecederaan ini. Okey, kesan jatuh di pejabat. Ini adalah salah satu statistik penting yang berlaku di UTM, di mana mangsa terjatuh kerusi dan kepalanya terhantuk di partition meja dan akhirnya menerima jahitan. Bila ni tarikh tuan-tuan dan puan-puan? 3 September. Masih baru lagi ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya nak bagi tahu bahawa gambar rajah di atas tu yang menunjukkan tersadung, terjatuh daripada kerusi bukanlah perkara remeh dan ia benar-benar berlaku. Malah di dalam UTM sendiri. Yang kedua, kesan jatuh di rumah. Kita sering terdengar orang tua terjatuh di toilet, orang tua terjatuh di dalam rumah. Ini apa yang berlaku kepada remaja ni? Melalui harian Metro, remaja bakal buta selepas jatuh tandas. Jadi saya nak tunjukkan aktiviti jatuh ni bukan boleh dibawa main-main.
Tadi jatuh kerusi, terima jahitan. Yang ini remaja, masih muda lagi. Terjatuh di dalam toilet. Akan tetapi boleh menyebabkan buta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah antara isu-isu yang berlaku berkenaan tajuk kita pada hari ini. Kesan jatuh di padang. Biasanya kita lihat orang yang bersukan sedang bermain bola, di tackle dan menyebabkan terkena ACL. Kalau kita lihat kat gambar rajah tu, ACL injury yang memerlukan operation dan mengambil masa 3 bulan hingga 6 bulan untuk pulih. Bukan sekejap tuan-tuan dan puan-puan, lama. Jadi nak menunjukkan penting kita kena tahu untuk mencegah kecederaan yang teruk apabila kita jatuh. Okey, ini yang seterusnya. Kesan jatuh di tempat yang tinggi. Al-Fatihah, takziah kepada ibu bapa pelajar di mana pelajar tersebut menggantungkan hemok di luar balkoni tingkat 4 dan akhirnya terjatuh. Nampak tak? Yang ini dah berkaitan dengan isu keselamatan dan kesihatan. Jadi walaupun nampak macam remeh tetapi boleh menyebabkan ke arah kematian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya ini adalah contoh-contoh jatuh. Jatuh kerana tergelincir lantai licin, jatuh kerana tersadung terlanggar wayar, jatuh daripada tangga kerana mungkin berjalan laju dan sebagainya, jatuh daripada motosikal. Semua aktiviti ini menyebabkan kita terjatuh dan boleh menyebabkan kecederaan sekiranya kita tidak bersedia untuk menghadapi jatuh tersebut. Dan ini adalah satu perkara maklumat yang menarik saya jumpa disebabkan tajuk kita pada hari ini, saya terjumpa satu maklumat yang menarik. Kenapa di bilik mandi kerap jatuh? Selalu kita dengar kan, selalu berlaku pengsan, berlaku pitam, berlaku jatuh di dalam toilet. Serangan jantung, serangan strok berlaku di dalam toilet. Kalau kita tengok dekat sini, ada perkara yang kita perlu tahu. Macam dalam kehidupan, dalam sesuatu perkara tu kita tak boleh buat secara mengejut. Kita kena buat secara ansur maju. Kena buat secara step by step. Ini adalah maklumat-maklumat yang diberikan. Selain itu, menunjukkan juga apabila aktiviti kita membuang air besar, kita memberi air pressure kepada lung kita. Ia juga boleh menyebabkan kita tiba-tiba sakit ataupun terjatuh di dalam toilet. Ini adalah maklumat yang saya ingin share kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, dan tuan-tuan dan puan-puan perlu alert dan perlu ambil tahu perkara ini. Okey, seterusnya kalau kita tengok daripada statistik kenapa aktiviti jatuh dan cedera ini berlaku, saya highlightkan 3 perkara saja. Sebab saya daripada Sports Innovation and Technology Center, bidang saya adalah bidang sains sukan dan sains kesihatan. Jadi tumpuan saya lebih terarah kepada perkara tersebut. Kenapa jatuh? Kerana kurangnya balance, kurangnya keseimbangan badan kita, kerana kurangnya cardiovascular fitness kita. Apa dia cardiovascular fitness kita ini? Adalah aktiviti yang melibatkan jantung. Bagaimana untuk meningkatkan kekuatan jantung? Berlari, berjoging, renang, rowing, swimming. Itu adalah untuk menguatkan jantung. Kurangnya proprioception ataupun neuromuscular, di mana saraf kita lambat menghantar maklumat kepada otak dan menyebabkan kita boleh mengalami kecederaan yang teruk apabila kita jatuh. Jadi saya ingin highlightkan 3 aktiviti ini kerana aktiviti ini adalah melibatkan orang awam. Bagaimana pula dalam sukan? Kalau daripada statistik sukan, ia menunjukkan, dia kata dekat sini disebabkan perkara yang sama. Low fitness level, low muscle strength, low neuromuscular control. Lagi sekali, semuanya berkenaan dengan aktiviti fizikal untuk mencegah kita daripada jatuh dan mengelakkan kita daripada mengalami kecederaan yang lebih teruk. Ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebab dekat sini dia kata non-contact injury in sports. Apa dia non-contact, apa dia contact sports? Ini adalah apabila dia main, tak ada siapa pun boleh langgar dia, tak ada siapa pun boleh tak ada siapa boleh sebabkan dia jatuh. Mungkin dia terjatuh dengan sendiri. Contoh, bila dia smash dan apabila dia landing itu menyebabkan dia mengalami kecederaan lutut. Boleh menyebabkan ACL, boleh menyebabkan PCL dan boleh menyebabkan
mengalami operation dan MC, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tidak bersedia dengan aktiviti tersebut. Contoh contact sports pun sama, aktiviti tackle, di dalam rugby pun sama, perlunya latihan supaya apabila kita melakukan aktiviti tersebut kita tidak mengalami kecederaan yang terlebih teruk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pula statistik kepada golongan general. Ini adalah statistik yang berlaku di USA. Menunjukkan berlaku peningkatan setiap tahun. Aktiviti perkara yang melibatkan jatuh ini berlaku peningkatan setiap tahun dan setiap 20 minit terdapat older elder yang meninggal akibat jatuh di US. Jadi nak tunjukkan ini berlaku di US dan statistik ini menunjukkan kekerapan berlaku itu tinggi dan meningkat setiap tahun. Okey, bagaimana pula dengan statistik kecederaan dalam sukan? Jadi untuk pengetahuan semua ya, sekiranya kita terlibat dalam aktiviti jogging, aktiviti aerobik, aktiviti renang, aktiviti apa lagi yang berkaitan dengan sukan. Kecederaan yang paling tinggi berlaku adalah ankle. Yang kedua adalah kepala. Yang ketiga adalah tangan. Dan sukan apa yang biasanya menyebabkan kecederaan ini berlaku? Contoh, basketball 24%, exercise 22%, bicycle, mengayuh basikal 24% yang tertinggi di tempat basikal dengan basketball antara yang tertinggi apabila kita melakukan sukan dan boleh menyebabkan kecederaan. Dan maklumat yang menarik, apakah faktor lifestyle yang dilakukan oleh seseorang itu mempengaruhi menyebabkan seseorang itu mudah jatuh? Alcohol consumption, alkohol, dia minum alkohol, dia mabuk, kan, dia jalan terhuyang dan dia terjatuh. Lack of exercise, yang ini yang saya dah tekankan daripada atas tadi. Statistik menunjukkan perlunya aktiviti exercise untuk mencegah kita daripada mudah jatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Medication, pengambilan ubat, improper footwear, penggunaan kasut yang sesuai untuk mengelakkan kita jatuh. Contoh, kalau aktiviti hiking, aktiviti mendaki gunung, janganlah tuan-tuan dan puan-puan memakai kasut jogging yang di bawah lapisan tapak dia licin. Carilah di bawah lapisan tapak dia bergerigi supaya dia boleh grab tanah tersebut atau boleh grab kayu-kayu apabila mendaki gunung ataupun hiking. Yang saya highlight ni saya suka. Poor diet. Saya nak tahu apakah maklumat lanjut. Kenapa poor diet menyebabkan seseorang itu senang jatuh? Cuba kita lihat maklumat dekat sini. Maklumat dia bagi tahu fall proof your body. Contoh, pengambilan kalsium. Pengambilan kalsium adalah sangat penting untuk menguatkan tulang. Semua daripada kita kat sini tahu ambil kalsium untuk menguatkan tulang. Jadi kenapa, apa kaitan dengan jatuh? Apabila terjatuh, tulang kita tidak mudah patah kerana kita konsum kalsium untuk menguatkan tulang kita. Protein. Apa kaitan protein dengan jatuh? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita melakukan aktiviti yang menguatkan otot-otot badan kita, kita perlu mengambil protein. Apa dia protein? Contoh, mengambil ikan, mengambil daging, mengambil ayam, mengambil telur. Itu adalah protein yang perlu kita masukkan di dalam badan kita supaya memperbaiki tisu-tisu otot yang sentiasa rosak selepas kita melakukan exercise setiap hari. Jadi penting ya tuan-tuan dan puan-puan, kita patah balik. Antara risk faktor disebabkan jatuh, disebabkan saya highlight poor diet. Jadi kita perlukan kalsium, kita perlukan protein. Ya tuan-tuan dan puan-puan, supaya apabila kita jatuh, kita tak mengalami kecederaan yang lebih teruk. Okey, seterusnya. Faktor-faktor jatuh. Ini adalah model yang kita boleh tunjukkan secara mudah. Jatuh melibatkan individu itu, melibatkan environment, melibatkan aktiviti. Contoh, individu itu memang tidak mempunyai tahap keseimbangan badan yang baik. Contoh, individu itu memang tidak langsung bersukan. Dan contoh, individu itu memang tidak suka melakukan sebarang aktiviti yang mengeluarkan peluh. Individu. Yang kedua, environment. Keadaan di tempat itu mungkin licin, berpacat, gunung. Jadi environment mempengaruhi juga menyebabkan seseorang itu jatuh. Jalan berlubang,
Aktiviti, apakah aktiviti? Semasa bersukan, semasa renang, semua semasa di dalam pejabat, itu adalah perkara yang mempengaruhi jatuh. Walau bagaimanapun, dalam sesi ceramah webinar saya hari ini, saya lebih tekankan bahagian yang saya tanda di dalam kotak merah. Impair balance, reduce muscle strength, inappropriate walking aids, maksudnya penggunaan kasut yang sesuai, limited physical activity and exercise. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak memberi informasi kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita boleh melakukan exercise untuk menguatkan fizikal kita supaya apabila kita melakukan aktiviti kita tidak mudah terjatuh dan tidak mudah mengalami kecederaan. Okey, apa dia ujian-ujian yang kita boleh lakukan? Contoh, sebelum kita melakukan sebarang exercise, saya boleh melakukan pelbagai jenis ujian kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam program webinar ini. Sebab itu kami merancang program kursus secara face to face, iaitu teori dan praktikal, dan tuan-tuan dan puan-puan sendiri merasai dan melakukan aktiviti tersebut dan mengetahui, oh rupanya inilah tahap keseimbangan badan aku. Tahap keseimbangan badan aku belum cukup cemerlang lagi. Hanya sekadar baik, hanya sekadar memuaskan, hanya sekadar lemah. Ini antara contoh balance test yang kita boleh lakukan untuk orang normal, untuk general activity. Ini adalah static balance test yang kita akan lakukan kepada atlet, khas kepada atlet, sebab atlet mereka sentiasa melakukan aktiviti dan mereka juga aktif dan kita boleh melakukan ujian yang lebih susah. Jadi ini adalah contoh dinamakan stock balance test. Okey, selain daripada itu, ujian statik kita juga mempunyai ujian dinamik untuk menguji tahap keseimbangan badan tuan-tuan semasa berjalan. Saya boleh mengetahui tahap keseimbangan badan tuan-tuan dan puan-puan semasa berjalan di tahap yang mana. Tahap lemah, tahap cemerlang, tahap memuaskan melalui ujian 4 square step test. Daripada situ kita boleh tahu tuan ini adakah seorang yang mudah terjatuh ataupun susah nak jatuh. Dekat situ, at risk to fall under 12 second, not at risk to fall jika above 12 second. Itu contoh norm yang telah dikeluarkan di peringkat antarabangsa. Selain itu, untuk dalam sukan juga sudah pasti ujian yang saya lakukan akan berbeza dengan ujian orang biasa. Sekiranya orang biasa, saya akan melakukan 4 square step test. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu atlet, saya akan melakukan ujian dinamik modified bus dynamic balance test. Daripada situ kita akan ada norm dan kita tahu tuan-tuan dan puan-puan ini adalah seorang yang mudah jatuh ataupun tidak mudah jatuh. Okey, bagaimana? Apakah latihan-latihan yang saya boleh lakukan, tuan? Okey, sekarang saya dah buat ujian. Daripada ujian tersebut saya tahu saya seorang yang lemah, seorang yang mudah jatuh melalui hasil keputusan ujian yang kita buat. Jadi apa aktiviti-aktiviti yang saya boleh buat, tuan, untuk membantu saya supaya tidak mudah jatuh, tuan? Ini adalah contoh balance training yang kita boleh lakukan di atas unstable map. Kita akan melakukan aktiviti ini secara progression, secara angsur maju, daripada senang ke susah, daripada ringan ke berat. Ini contoh, mula-mula kita buat di atas benda yang senang, unstable map. Yang kedua, setelah kita berjaya mengatasi perkara tersebut, kita akan berubah kepada rocker board yang lebih susah sedikit. Aktiviti balance training di atas rocker board. Kemudian, aktiviti balance training di atas wobble board, semakin susah. Kemudian, semakin susah lagi, aktiviti balance training di atas Bosu board. Kemudian apabila kita dah bagus dekat sini, kita berubah ke arah yang lebih susah lagi. Balance training di atas trampolin. Jadi ini adalah contoh-contoh aktiviti yang kita akan lakukan secara praktikal. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendaftar di dalam kursus program 1 hari nanti. Melalui program webinar ini kita tunjuk melalui gambar apakah aktiviti-aktiviti yang perlu tuan-tuan dan puan-puan lakukan untuk mengelakkan daripada mudah terjatuh. Ini adalah contoh balance training atas Swiss ball. Yang ini tahap yang paling tinggilah daripada senang ke susah. Tahap daripada senang ke susah. Yang ini dah sampai tahap susah. Yang ini lebih bagus dilakukan untuk atlet-atlet yang melibatkan atlet-atlet yang high performance, tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu kepada orang awam. Selain daripada itu, kita juga ada dijual di pasaran
Di mana yang baiknya alatan balance training yang dijual ini dihasilkan oleh staf UTM sendiri. Maknanya staf UTM sendiri telah berjaya mengkomersialkan produk dia yang dinamakan Fireboard device, di mana aktiviti balance training dilakukan sambil melakukan permainan games. Jadi aktiviti itu lebih seronok dan tidak membosankan. Ini adalah contoh balance training, dynamic bench walk. Dekat mana? Saya nak tuan-tuan dan puan-puan sambil dengar ceramah saya ni cuba fikir dekat mana benda ni ada dekat dalam UTM. Sebab selepas ni habis ni boleh cari dekat mana aku boleh melakukan aktiviti ni di dalam UTM. Ini yang ramai yang daripada kita tidak tahu. Okey? Ini adalah contoh. Jadi nanti ramai yang akan cakap, Dr. Hadafi cakap pasal jatuh ni, apa yang dia tahu pasal jatuh? Betul ke dia ada buat kajian tentang aktiviti jatuh ni? Benar ke kajian-kajian dia banyak melibatkan aktiviti jatuh yang boleh menyebabkan kecederaan? Jadi untuk maklumat, selain daripada pelajaran, aktiviti kajian saya banyak melibatkan aktiviti yang melibatkan antara alatan hoverboard, iaitu alatan tradisional, alatan manual yang biasa digunakan, dan alatan teknologi device yang saya bina. Jadi daripada contoh kat sini kita lihat alatan teknologi device itu lebih membantu pesakit ataupun subjek untuk memfokuskan diri ke atas alatan tersebut supaya dia boleh melatih ankle dia seimbang dan tidak mudah jatuh. Kalau berbanding dengan alatan tradisional, asyik-asyik jatuh, asyik-asyik jatuh, asyik-asyik jatuh. Jadi bagaimana untuk membina kekuatan keseimbangan badan sekiranya selalu jatuh. Itu adalah contoh ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat sedikit kajian yang dilakukan oleh saya, iaitu berkenaan dengan aktiviti jatuh. Ini adalah contoh alat yang boleh dilakukan, digunakan untuk meningkatkan tahap keseimbangan badan kita tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya ini adalah contoh di mana kami SITC telah menyertai pertandingan reka cipta di peringkat kebangsaan. Alatan kami telah memenangi silver, medal silver tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita sambung. Jadi, apa yang dimasukkan keseimbangan badan? Kalau kita tengok definisi, berdiri tegak, bergerak, berjalan dan sebagainya. Keseimbangan terbagi kepada dua, statik dan dinamik. Okey, apa yang organ badan kita, apa yang membantu kita supaya kita seimbang? Yang pertama, sistem sensor vestibular, visual, penglihatan. Mata penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Mata juga melibatkan keseimbangan badan kita. Somatosensor proprioceptor, iaitu saraf yang menyampaikan maklumat kepada otak, musculoskeletal dan otak. Ini antara organ-organ badan yang terlibat dengan aktiviti keseimbangan badan. Organ vestibular yang terdapat di telinga tuan-tuan dan puan-puan. Ini contoh di mana vestibular itu terletak. Kalau tuan-tuan tengok dalam anatomi, vestibular bersebelahan dengan cochlear. Cochlear dengan vestibular memainkan peranan penting dalam pendengaran telinga kita, dan tanpa kita sedari rupanya telinga kita ini penting untuk mengimbangkan badan kita tuan-tuan dan puan-puan. Apa contohnya yang kenapa saya cakap begitu? Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat orang yang buta dan orang yang pekak. Sekiranya orang itu pekak ataupun buta, mereka mengalami masalah keseimbangan badan. Sebab tu apabila mereka berjalan menggunakan tongkat, dengan bantuan tongkat, dan mereka berjalan berhati-hati. Kerana sistem keseimbangan badan kita melibatkan pendengaran dan melibatkan penglihatan. Sekiranya ujian yang saya lakukan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam aktiviti memejamkan mata, pasti akan menunjukkan keputusan yang berbeza. Kerana sekiranya kita ada gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, boleh mengganggu keseimbangan badan kita. Yang ini adalah saraf yang menyampaikan maklumat, saraf cochlear dan saraf vestibular, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya, bagaimana sistem keseimbangan badan berfungsi? Tadi saya cakap ada 4. Penglihatan, somatosensori, musculoskeletal dan telinga dalam, organ vestibular. Jadi keempat-empat organ ni memainkan peranan penting dalam keseimbangan badan seseorang. Okey, sekiranya ada gangguan, contoh semakin berusia mata kita semakin rabun, semakin berusia telinga kita semakin pekak. Jadi apa tanda-tanda dia? Seringkali terjatuh,
pening, merasakan diri sendiri bergerak, berpusing-pusing atau terapung, pengsan dan pandangan jadi kapur. Ya, semakin berusia, tuan-tuan, semakin berusia, kekuatan penglihatan kita semakin lemah, kekuatan pendengaran kita semakin lemah. Semuanya memainkan faktor penting menyebabkan seseorang itu mudah terjatuh. Hasil kajian menunjukkan umur 40 ke atas, hati-hati ya, yang dah nak masuk 40 ke atas sering kali mengalami gangguan keseimbangan badan. Kajian daripada pensyarah USM Zuraida et al 2010. Jadi penting tuan-tuan dan puan-puan ya, tengok balik, cek balik umur. Apabila kita dah nak meningkat kepada 40, kita harus bersedia kerana patah salah satu anggota badan. Jadi adalah sangat penting untuk kita mengelakkan diri kita daripada mudah terjatuh dan mudah mengalami kecederaan. Okey, apakah gangguan keseimbangan badan ini berkaitan dengan masalah pendengaran? Betul tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya orang yang ada penyakit mania, tekanan cecair endolimfatik yang tinggi dan vestibular labyrinthitis, jangkitan kuman pada organ vestibular di telinga, dia boleh menyebabkan gangguan keseimbangan badan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sayangilah telinga anda, sayangilah mata anda. Kedua-dua organ ini memainkan peranan penting untuk mengelakkan kita daripada mudah terjatuh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya, apakah simptom gangguan keseimbangan badan? Contoh istilah berpusing-pusing atau vertigo. Satu simptom utama bagi pesakit bermasalah pada organ vestibular dan organ keseimbangan badan. Yang ini ada tajuk lain tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ingin tahu tentang vertigo, boleh layari di Kementerian Kesihatan. Apa pula penyakit vertigo ni? Okey, jadi hari ini saya lebih ke arah keseimbangan badan yang melibatkan fizikal. Okey, apakah penyakit utama yang menyumbang kepada keseimbangan badan? Jangkitan kuman, kehadiran benda asing dalam gegelung telinga, gegendang telinga. Penyakit paling kerap adalah BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Okey, kategori penyakit yang mengganggu keseimbangan badan tuan-tuan dan puan-puan. Penyakit kencing manis akan mengalami masalah penglihatan dan salah satu organ penting dalam keseimbangan badan. Penyakit migrain dikategorikan sebagai masalah vestibul berpusat yang boleh ganggu keseimbangan badan. Penyakit kemurungan tuan-tuan dan puan-puan. Cuba cek balik kalau kawan-kawan kita yang dikatakan mengalami kemurungan tu, kalau daripada data yang kita terima, penyakit kemurungan berkaitan juga dengan masalah keseimbangan badan. Selain daripada ujian DAS yang kita boleh lakukan kepada orang yang mengalami masalah mental health problem, kita juga boleh melakukan ujian keseimbangan badan. Sebab dikatakan pesakit kronik akan alami masalah keseimbangan badan. Okey, seterusnya masalah penglihatan atau rabun. Okey, masalah tidur. Orang yang tidak cukup tidur akan lebih mudah terjatuh. Yang ini realiti ya tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai ya yang terjatuh daripada motosikal kerana mengalami masalah tidak cukup tidur. Jadi kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Masalah resdung, penyakit keturunan dan faktor pemakanan. Yang tadi kita dah lihat, proper diet untuk mengelakkan mudah terjatuh dan mudah mengalami kecederaan. Okey, seterusnya kita lihat apakah pesakit gangguan keseimbangan badan boleh lakukan aktiviti renang. Renang adalah aktiviti riadah yang memerlukan daya keseimbangan badan yang tinggi untuk memastikan seseorang dapat mengimbangi badan semasa berada dalam air. Jadi sekiranya orang itu ada masalah keseimbangan badan, dinasihati berhati-hati atau pergi latihan renang bersama kawan-kawan yang mampu berenang dan boleh memantau semasa anda berenang. Ataupun tunggu sehingga beransur pulih barulah terlibat diri dalam aktiviti renang ataupun berkuda ataupun gimnastik dan sebagainya. Apakah pesakit gangguan keseimbangan badan boleh bersenam dan bersukan? Ya, bersenam dapat tingkatkan tahap keseimbangan badan. Jadi semua orang tahu, tak perlulah saya terangkan secara detail. Bersenam itu exercise is medicine. Jadi kita tidak dapat lari daripada bersenam, perlu bersenam untuk meningkatkan tahap keseimbangan badan. Apakah kaedah merawat gangguan keseimbangan badan? Pengambilan ubat-ubatan,
latihan fizikal, terapi psikologikal, pembedahan. Dan bahagian saya di bawah Sports Innovation and Technology Center lebih kepada latihan fizikal yang akan diterapkan untuk mengelakkan mudah terjatuh dan bagaimana untuk mengelakkan tidak mengalami kecederaan yang teruk sekiranya jatuh. Okey, ini adalah rawatan terkini yang popular yang digunakan oleh hospital ataupun pusat fisioterapi. Mereka akan memberikan rawatan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada penyakit masalah keseimbangan badan. Okey, contoh yang perlukan pembedahan. Antara penyakit yang perlu kaedah pembedahan ialah penyakit ketumbuhan, penyakit mania yang teruk dan juga penyakit BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Ini adalah perlu mendapatkan pembedahan. Sekiranya telah didiagnosis oleh doktor mengalami masalah penyakit ini, mereka perlu melakukan pembedahan. Okey, yang ini yang menarik. Yang ini adalah berkenaan website keselamatan dan kesihatan di negara kita iaitu Malaysia. Kalau lihat dekat sini, sejumlah 200 kematian berlaku setiap hari tuan-tuan dan puan-puan. Nampak macam ya ke? Dua kematian berlaku setiap hari, kan? Bayangkan kalau seminggu 14. Kalau 30 hari dah berapa tuan-tuan dan puan-puan? Ini bukan statistik yang saya keluarkan, ini adalah statistik yang dikeluarkan oleh DOS Malaysia. Lagi sekali kita lihat sektor mana yang paling tinggi? Sektor yang paling tinggi malangnya tuan-tuan, perkilangan. Kita tahu aktiviti pengilangan memang aktiviti yang berisiko tinggi. Tetapi tanpa kita sedari tuan-tuan dan puan-puan yang sebelah tu, perkhidmatan. Berapa ramai saudara mara kita, berapa ramai kawan-kawan kita, berapa ramai sahabat-sahabat kita yang melakukan aktiviti ni. Grab, e-hailing, apa lagi? Benda perkara-perkara ini ramai tuan-tuan dan puan-puan dan merupakan statistik yang kedua paling banyak kematian yang berlaku. Okey, jadi di Malaysia pada tahun 2019 penyakit paling tinggi di Malaysia penyakit kesihatan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan paling tinggi di Malaysia 91%. Yang ni macam kelakar kan bila tengok betul ke? Kan aku dekat UTM ni aku tak ada pernah mengalami masalah telinga pun, masalah kebisingan pun, kan? Tapi ni statistik yang telah dikeluarkan tuan-tuan dan puan-puan. 91% masalah pendengaran berkaitan kebisingan pekerja. Saya rasa logik. Sebab kalau kita lihat aktiviti pengilangan memang menghasilkan bunyi-bunyi yang bising tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat masalah pendengaran daripada Astro Awani. Masalah pendengaran antara penyakit pekerjaan tertinggi tuan-tuan dan puan-puan. Apa kaitannya dengan mudah jatuh? Daripada telinga datanglah organ vestibular dan mengganggu tahap keseimbangan badan dan akhirnya menyebabkan seseorang itu mudah terjatuh tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi faham nak menunjukkan statistik ni bukan statistik di Uganda, bukan statistik di Nigeria, bukan statistik di UK. Statistik di Malaysia tuan-tuan dan puan-puan, gangguan pendengaran, kebisingan pekerjaan berlaku paling tinggi di Malaysia yang dikeluarkan oleh DOSH dan ia berkaitan dengan tahap keseimbangan badan dan menyebabkan seseorang itu mudah terjatuh. Jadi spendlah duit yang ada untuk masuk kursus fall and injury prevention. Sebab perkara ini benar-benar berlaku tuan-tuan dan puan-puan, bukan dimomok-momokkan. Ia adalah real dan ia datang daripada statistik yang dikeluarkan. Jadi hari ini kita akan belajar sedikit apa dia balance, apa dia stability. Stability is the resistance to disruption of equilibrium. Maknanya masa awak berdiri tu ada gangguan. Contoh batu ke, pokok ke, mengganggu stability awak. Balance apa dia? Semasa awak balance, awak berada dalam keadaan berdiri ataupun berada dalam keadaan bergerak, ada gangguan-gangguan ability to control equilibrium during changing body position. Jadi sangat penting awak sentiasa memastikan keseimbangan badan awak sentiasa berada dalam keadaan baik dalam apa jua keadaan. Dalam hiking ke, dalam berlari ke, dalam bekerja ke, dalam menaiki motosikal ke dan sebagainya. Ini adalah contoh apa tadi saya cakap neuromuscular apa Dr. Hadafi cakap ni. Neuromuscular control tu apa benda lah kan. Neuromuscular control ini adalah berkaitan proprioception.
Saraf yang berada di bahagian kaki kita itu akan menghantar maklumat kepada otak dan otak bertindak balas dengan cepat supaya kita dapat mengatasi situasi tersebut supaya kita tidak terjatuh dalam keadaan yang teruk dan menyebabkan kecederaan yang lebih tinggi. Itulah neuromuscular control. Ini adalah contoh aktiviti secara ansur maju daripada senang kepada susah, daripada unstable map kepada trampolin. Okey, ini adalah contoh yang kita juga perlu faham dalam keseimbangan badan. Kita perlu faham tentang center of gravity. Kita perlu faham base of support. Semakin bukaan luas kaki kita, sebab tu kalau kita lihat silat, taekwondo, martial art, dia orang membuka ke kuda, membuka kaki. Sebab apabila membuka ke kaki ataupun membuka ke kuda, mengelakkan daripada senang terjatuh. Penting aktiviti membuka kaki ni apabila bersukan. Sekarang kalau kita tahu orang nak tackle kita, cepat-cepat buka kaki luas supaya kita tidak mudah terjatuh. Line of gravity. Dalam objek juga ada center of gravity, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana kita nak tahu objek itu berada di dalam COG yang betul? Kita boleh uji dengan contoh dalam gambar raja ni, gambar hammer. Kita nak cari center of gravity hammer ni, kita letakkan kita letakkan jari kita dekat hammer tu dan hammer itu tidak terjatuh. Bermakna kita jumpa center of gravity hammer tersebut. Maklumat ini penting untuk kita tahu. Biasanya pelajar-pelajar sains sukan akan belajar dalam subjek biomekanik. Jadi kerana mereka perlu bersukan dan mereka juga perlu tahu untuk mengelakkan daripada mudah terjatuh. Human base of support. Semakin luas bukaan kaki, semakin kuat base of support kita. Ini contoh base of support kerusi. Kalau kerusi itu tak ada base of support, dia kecil, percayalah saya tuan-tuan dan puan-puan, kerusi itu mudah patah, mudah rosak lah. Kalau kita nak beli perabot, kita pastikan mempunyai base of support yang besar dan baik. Okey, seterusnya penggunaan tongkat. Ini yang biasa digunakan oleh orang tua untuk menguatkan keseimbangan badan mereka. Dengan bantuan tongkat, base of support akan menjadi lebih besar, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, selain itu, line of gravity juga adalah penting. Contoh, biasanya apabila di dalam bas ataupun di dalam MRT ataupun di dalam LRT, masa itulah kita menggunakan line of gravity kita supaya apabila LRT bergerak ataupun bas berhenti, kita tidak mudah terjatuh, terhuyang-hayang ke depan ke belakang, tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa kita sedari, ia adalah aplikasi biomekanik yang kita gunakan, line of gravity, untuk mengelakkan kita daripada mudah terjatuh di dalam bas yang bergerak ataupun di dalam kereta api yang bergerak, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, injury prevention during fall. Okey, sekarang ni tadi kita dah cerita tentang keseimbangan badan, apa ujian-ujian yang boleh dilakukan, apa latihan-latihan yang boleh dilakukan, apa organ-organ yang terlibat dengan keseimbangan badan. Terdapat organ penglihatan, organ pendengaran, semuanya akan menyebabkan mengganggu keseimbangan badan seseorang. Sekarang ini saya nak terangkan tentang sekiranya jatuh, apa yang perlu kita buat. Personal movement. Sekiranya tuan-tuan mempelajari tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan, ada PPE. Kalau orang awam, apa dia PPE yang diguna pakai? Mudah terjatuh. Contoh kasut paling mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Kasut. Nak main bola, pakai kasut yang sesuai. Nak jogging, pakai kasut yang sesuai. Nak hiking, pakai kasut yang sesuai. Nak apa lagi? Mestilah mengikut kasut yang sesuai. Yang ini biasa kita terlepas pandang. Jadi kalau kita lihat pelajar-pelajar ramai, itulah kasut main bola, itulah kasut berlari, itulah kasut aerobik, itulah kasut jogging, itulah kasut hiking, itulah segala-galanya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah menyebabkan mudah terjatuh dan mudah mengalami kecederaan. Jadi sangat penting beli kasut yang sesuai. Jatuh dalam keadaan yang betul, angkat barang yang betul, latihan keseimbangan badan, muscle strength and fitness level and fall prediction. Ini adalah contoh kedai kasut yang ada di pasaran yang sangat baik, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, saya bukan nak cerita nak promosi suruh beli kasut dengan Medifit. Tapi apa yang saya suka dalam kedai ni, saya sendiri pernah pergi dalam kedai tu, saya test kaki saya. Dekat situ dia akan memberi keputusan tekanan kaki yang lebih dekat mana yang saya gunakan. Dan dia akan mencadangkan kasut apa yang sesuai yang saya pakai. Ini adalah Medifit banyak sekarang dah ada kat Malaysia. Setiap negeri ada banyak cawangan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi dan mengambil test yang dilakukan. Daripada test tersebut boleh tahu kasut apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu pakai. Okey, ini contoh. Kalau tak nak pergi Medifit, boleh buat test sendiri, masuk dalam air dan letak atas kertas dan tengok kaki tuan-tuan dan puan-puan kaki jenis apa. Contoh jenis flat foot ke, normal foot ke,
high arch ke. Kalau dah tahu jenis kaki, kena tahu kasut jenis apa yang perlu dibeli. Jangan main beli, jangan main hentam saja tuan-tuan dan puan-puan. Sebab semakin lama tuan-tuan pakai kasut yang tak sesuai, dia akan menyebabkan kecederaan kepada kaki dan dia juga boleh mengganggu postur badan kita. Okey, ini adalah contoh jenis-jenis kasut yang sesuai dipakai berdasarkan jenis kaki kita tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita sambung. Ini contoh pun menarik. Ini contoh jenis slope, mountain, plateau, square, semuanya dah ada. Dah ada jenis kasut yang sesuai yang perlu kita beli dan sebagainya. Okey, correct fall technique. Tadi saya dah terangkan tadi. Jatuh macam kat gambar Raja ni ada dua. Satu, dia menggunakan pergelangan tangan. Yang kedua, dia menggunakan siku. Yang mana lebih selamat tuan-tuan dan puan-puan? Sudah pasti menggunakan siku lebih selamat kerana sekiranya menggunakan pergelangan tangan mudah patah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perlu tahu, perlu ada informasi, perlu ada latihan, perlu datang kursus untuk memastikan supaya anak-anak kita, saudara mara kita apabila menaiki motosikal ataupun melakukan aktiviti exercise tidak mudah mengalami kecederaan yang teruk. Okey, ini adalah contoh gambar rajah bagaimana aktiviti di dalam kelas yang kami lakukan selaku pelajar sains sukan untuk memastikan apabila mereka bersukan tidak mudah mengalami kecederaan yang teruk. Saya tutup suara. Saya just nak tunjukkan aktiviti tersebut. Bagaimana kita sendiri melakukan aktiviti berguling ke depan, aktiviti berguling ke belakang, jatuh ke depan dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan. Itu contoh. Kita buat di atas balai cerap supaya pelajar dapat merasai, menikmati keindahan alam UTM ni. Tengok mereka menggunakan siku supaya apabila jatuh tidak mengalami kecederaan yang teruk. Okey, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, lagi sekali aktiviti yang kita buat di dalam kelas. Jatuh ke depan macam mana? Apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dilakukan? Kita lihat jatuh ke belakang macam mana? Jatuh ke belakang, elakkan supaya kepala terantuk di atas tanah. Perlu ada bukaan tangan supaya kepala tidak terantuk di atas tanah, angkat kaki sedikit. Ini adalah contoh aktiviti yang kita lakukan untuk mengelakkan mudah terjatuh. Tengok jatuh sisi tuan-tuan dan puan-puan. Menahan menggunakan siku. Jangan menahan menggunakan pergelangan tangan. Kerana menggunakan pergelangan tangan boleh menyebabkan kecederaan. Okey. So, sekarang saya nak tunjuk secara detail how to fall safely. Tapi nanti sebenarnya adalah sesuai kursus ini dijalankan secara face to face. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri melaksanakannya bersama-sama dengan jurulatih dan fasilitator nanti. Ini contoh apabila jatuh, perkara pertama kita perlu buat sekiranya kita jatuh dalam keadaan jatuh dalam keadaan yang kuat, pastikan tangan kita melindungi kepala kita sekiranya kita tidak memakai helmet. Jatuh saja terus lindung kepala kita supaya kepala kita tidak terhentak di atas tanah. Sekiranya kita jatuh berguling, pastikan jatuh menggunakan siku. Kerana siku tidak mudah patah tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya kita jatuh dalam keadaan tergelincir macam ni, pastikan terus sideway, terus jatuh dalam keadaan sideway. Sideway menggunakan siku juga supaya tidak menyebabkan kecederaan yang lebih teruk. Seterusnya, ini adalah yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Mereka diajar jatuh sisi, jatuh belakang, jatuh depan, mengelakkan supaya jatuh itu tidak menyebabkan kepala bergegar ataupun menyebabkan concussion kepada kepala. Jadi sangat penting latihan-latihan ini kita lakukan secara fizikal, secara face to face supaya tuan-tuan dan puan-puan bila jatuh nanti tahu nak buat apa. Bila dah jatuh, bila dah sakit, bila dah pitam, bila dah pengsan, apa perkara yang perlu kita lakukan? Recovery position tuan-tuan dan puan-puan. Pastikan berada dalam kedudukan recovery position kerana untuk memastikan airway clear, mudah bernafas dan sebagainya. Kalau angkat barang, correct lifting technique. Ini juga kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk kursus kami nanti, kami akan ajar bagaimana mengangkat barang dengan kaedah yang betul dan memastikan supaya tidak mencederakan tulang belakang. Dan supaya barang itu tidak terjatuh terhempak pada kaki tuan-tuan dan puan-puan. Dah ada dah puan-puan statistik, infografik yang diberikan, jarak sesuai, berat yang sesuai yang perlu kita angkat, semuanya dah ada. Bila kita angkat barang, jangan melakukan awkward posture.
melakukan twisting semasa angkat barang. Ia boleh menyebabkan kesakitan pinggang, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau barang itu terlalu berat, tuan-tuan dan puan-puan, gunakanlah mesin. Sebab itu, kalau aktiviti di mamal, terutamanya mamal kejuruteraan, mereka menyediakan mesin-mesin untuk mengangkat alatan-alatan yang berat seperti enjin kereta, seperti tayar kereta dan sebagainya. Sekiranya kita memahami kaedah ini, ia mengurangkan risiko kecederaan, tuan-tuan dan puan-puan. Sama juga dengan aktiviti di dalam gym. Bagaimana kita ingin mengangkat barbel secara betul. Adalah sangat penting untuk kita mengetahui anatomi dan fisiologi badan, mengelakkan kecederaan berlaku semasa kita melakukan weightlifting. Balance training, yang ni yang saya sebut tadi, untuk mengelakkan kecederaan yang teruk, kita dah melakukan latihan balance training supaya tidak mudah terjatuh. Okey, ini contoh video sedikit bagaimana menggunakan alatan feedback device. InsyaAllah lagi 5 minit kita akan habis. Ini contoh aktiviti yang seronok dan gembira dan tak membosankan. Jadi sekiranya ingin melakukan aktiviti balance training, boleh beli alatan feedback device ini. Membantu meningkatkan tahap keseimbangan badan kita dengan melakukan permainan game-games yang ada. Itu contoh ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita seterusnya. Lagi penting tadi saya dah keluar statistik. Kenapa menyebabkan senang jatuh, senang mengalami kecederaan? Sebab fitness level kurang. Jadi dia ada kaitan dengan fitness level. Sangat penting untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat, sentiasa berjoging, sentiasa melakukan aerobik, renang, berkebun, solat. Arwah mak saya selalu pesan, mak solat tu pun satu senaman. Jadi itu tahap paling ni lah kan. Maksudnya kalau tak buat pun pastikan solat cukup 5 waktu, dan solat itu adalah exercise yang dilakukan secara harian. Okey, pergi ke gym, menguatkan otot yang tadi tu. Sebab itu kita perlu makan protein, sebab sel akan rosak dan kita perlu ambil protein untuk memperbaiki sel tisu dan otot. UTM menyediakan gym di UTM KL1 dan di UTM JB1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh meningkatkan strength and conditioning tuan-tuan dan puan-puan dengan mendaftarkan diri di gym UTM KL ataupun di UTM JB. Dan selain itu, yang tadi kan saya dah tanya kan, sambil-sambil tu cuba fikir dekat mana yang boleh kita lakukan aktiviti keseimbangan badan yang ada dalam UTM. Ni contoh, sebagai contoh, kami bekerjasama dengan Palapis aktiviti rentas halangan. Ini contoh antara aktiviti yang boleh meningkatkan keseimbangan badan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba dan berlatih sambil jogging, sambil melakukan aktiviti tersebut untuk mengelakkan daripada mudah terjatuh. Ini adalah fall prediction. Saya sangat suka nak menekankan perkara ini. Dia dah bagi tahu sebelum kita jatuh, biasanya cuba kita ingat balik, saya pasti semua orang di dalam webinar ini pernah terjatuh. Sebenarnya kita boleh elakkan terjatuh tu sebab benda itu sebenarnya adalah benda yang pernah berlaku. Contoh, jalan yang licin. Kalau kita dah tahu lantai tu licin, kita dah tahu jalan tu licin, kita dah tahu tanah tu licin, kenapa kita nak lalu juga tempat tu? Sedangkan kita boleh lalu di jalan yang tidak licin. Itu antara contoh. Benda dah berlaku dan dia dah tersimpan di dalam otak kita, dan kita jangan buat perkara yang sama berulang kali menyebabkan kita mengalami kecederaan. Ini adalah contoh yang dinamakan tadi tu adalah experience based decision, intuition. Maksudnya berdasarkan pengalaman, jalan yang licin, tanah yang licin, lantai yang licin boleh menyebabkan kecederaan. Selain daripada itu, hari ini program webinar hari ini ataupun program yang khusus daftar cognitive based decision. Manager make decision based on skill, knowledge and training. Tuan-tuan akan membuat keputusan berdasarkan skill, training yang tuan-tuan ikuti, webinar yang tuan-tuan diikuti, ceramah yang tuan-tuan ikuti. Jadi tuan-tuan depan ni akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang tersebut. Ini saya ambil contoh bagaimana orang putih melakukan kajian terhadap Cristiano Ronaldo. Saya nak tunjukkan sebab saya rasa ini benda yang sangat menarik. Cristiano Ronaldo sangat bagus dalam menjaringkan gol. Saya lajukan. Dia menguji dalam keadaan gelap. Okey, lihat lampu digelapkan.
Dalam keadaan gelap, Cristiano Ronaldo mampu menendang ataupun menanduk bola dengan tepat. Ini adalah latihan intuisi, decision making. Apabila kita memahami tentang perkara itu, jadi kita tidak akan mudah terjatuh. Itu yang saya nak cakap tentang atas ni. Fall prediction. Kita kena predict awal-awal yang situ adalah boleh menyebabkan kita terjatuh, dan jangan ulang kesilapan yang sama, tuan-tuan dan puan-puan. Dan alhamdulillah, sampai sudah kepada slide yang paling hujung. Thank you for your attention, dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis kita dan terbuka kepada apa-apa soalan yang ingin ditanya. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada penceramah kita yang berusaha TS Dr. Hadafi atas kupasan yang begitu padat saya kira berkaitan tajuk kita pada hari ini, iaitu pencegahan jatuh dan kecederaan. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya harap kami daripada pihak CTLD harapkan agar apa yang disampaikan oleh penceramah kita, tuan-tuan puan-puan dapatlah orang kata ilmu yang betul-betul manfaat untuk kita semua. Dan juga dipanjangkanlah kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang tidak berkesempatan untuk mengikuti sesi ini. So, terima kasih banyak doktor. Sekali lagi kita ucapkan. Dan saya cuba go through doktor. Ada komen di Facebook, nampaknya tiadalah soalan untuk yang untuk dikongsikan, untuk diajukan kepada pihak doktor. Dan ada juga yang mengatakan rupanya jatuh pun ada teknik juga jadi kalau kita tidak mengikuti sesi ini, nampaknya kita tidaklah ada ilmu berkaitan itu. So terima kasih doktor sekali lagi atas perkongsian. Saya kira itu saja untuk sesi kita kali ini, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi akan datang bagi siri ceramah kesejahteraan staf 3S yang telah kita sediakan sepanjang tahun sehingga hujung 2022. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada penceramah yang bersama doktor dan juga kepada para penonton yang mengikuti sesi ini. Untuk itu, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.